Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayuh kita saksikan tumpuan kami untuk hari ini. Tumpu bantu rakyat, henti berpolitik, tegas timbalan Perdana Menteri. Permohonan air citra dibuka 3 hari awal, pembayaran pertama bulan depan. Upah lumayan, nelayan sanggup jadi penyelundup ketum. Kegagalan sistem kemudi menjadi punca berlakunya pelanggaran 2 buah kapal di perairan Muar tengah malam tadi. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, kegagalan sistem kemudi kapal MV Galapagos menyebabkannya bergerak ke arah kanan sehingga menghalang laluan kapal MV Zephyr Lumos, di mana kedua-dua kapal itu kemudiannya berlanggar di kedudukan 14.1 batu nautika barat daya Kuala Sungai Muar. MV Galapagos berdaftar di Malta dan sedang dalam perjalanan ke India, manakala kapal MV Zephyr Lumos berdaftar di United Kingdom dan sedang membawa muatan kargo ke terusan Suez. Bagaimanapun, kesemua anak kapal tidak mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awal oleh Bot Kilat Maritim Negeri Johor ke atas MV Galapagos mendapati terdapat tumpukan tumpahan minyak. Kedua-dua kapal ditahan bagi membantu siasatan lanjut oleh Jabatan Laut Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar Johor. Operasi dan pentadbiran Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd AKSB berjalan seperti biasa walaupun sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata ini kerana siasatan membabitkan bekas pengurus besarnya yang sudah meninggalkan AKSB. Katanya pengurusan AKSB akan memberikan kerjasama membantu siasatan. Ya, perkara ini kerajaan ambil maklum dan kita memberi kerjasama. Sebab siasatan, apabila siasatan itu berlaku, kita bekerjasama. Dan peringkat siasat, banyak lagi pihak-pihak lain. InsyaAllah kita beri kerjasama penuh lah. Pengurusan air berjalan seperti biasa? Oh, tak masalah. Sebab ini pun bekas pengurus besar. SPRM pada Jumaat menahan reman seorang bekas pengurus besar AKSB berusia 60 tahun bagi membantu siasatan. Selain bekas pengurus berkenaan turut direman seorang bekas pegawai AKSB berusia 43 tahun dan seorang pengurus projek berusia 39 tahun bagi menjalankan siasatan membabitkan kes rasuah melibatkan nilai lebih 27 juta ringgit. Dalam pada itu, reman bekas pengurus besar Air Kelantan Sdn Bhd AKSB disambung 4 hari sehingga 15 Julai depan. Perintah reman dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Kota Baru Amni Mat Jahari pada Ahad. Bagaimanapun, 2 lagi individu, masing-masing seorang kaki tangan AKSB dan seorang kontraktor, dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia membabitkan wang jaminan RM10,000 setiap seorang beserta penjamin. Permohonan sambungan reman itu dibuat SPRM bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan rasuah membabitkan nilai lebih 27 juta ringgit. Hari ini, Timbalan Perdana Menteri gesa semua henti main politik kerana rakyat dalam keadaan susah akibat COVID-19. Tetapi bagi Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Mazlan pula, jawatan Timbalan Perdana Menteri sepatutnya sudah lama diberikan kepada UMNO, Jasmine. Baiklah Zul, semua laporan itu akan saya bawakan jam 8 malam nanti. Tapi selain itu Zul, tumpuan juga turut terarah ke Wembley jam 3 pagi nanti bagi penentuan siapa bakal dinobatkan Raja Eropah. Zul. Ya, itu dia Jasmine. Katanya tak tidur malam hari ini. Tapi hari ini kita nak cerita juga mengenai di mana negara mencatatkan 9,105 kes baru COVID-19. Jumlah itu menjadikan jumlah kes positif COVID-19 sebanyak 836,296 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 87,841 kes. Bilangan kes sembuh hari ini 5,194, menjadikan jumlah pulih sebanyak 742,297 kes. Sehingga kini 961 kes sedang dirawat di ICU. 455 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan dan jumlah kematian yang direkodkan hari ini adalah sebanyak 91 kematian, menjadikan jumlah kumulatif kematian di negara ini adalah sebanyak 6,158 kes. Dan Putrajaya hari ini
mencatatkan nilai R0 tertinggi iaitu 1.20. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan nilai R0 Malaysia pada ketika ini adalah pada kadar 1.13. Beberapa negeri merekodkan nilai R0 melebihi purata nasional iaitu Kuala Lumpur 1.18, Selangor dan Melaka 1.17 dan Kedah 1.14. Beberapa negeri mencatatkan R0 melebihi 1 adalah Perak 1.11, Pahang 1.09, Sabah 1.08, Terengganu 1.08, Negeri Sembilan 1.02, Pulau Pinang dan Johor 1.00. Tan Sri Anwar Musa menyarankan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah untuk membuat penerangan secara terperinci strategi dipilih Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam menangani wabak COVID-19. Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata, ini bagi membolehkan orang ramai memahami strategi berkenaan. Tambah beliau, penerangan perlu dilakukan terhadap nilai ambang, pergerakan fasa mengikut negeri, strategi fokus Lembah Kelang dengan perintah kawal pergerakan diperketatkan PKPD. Ini termasuk mengenai peningkatan kes jangkitan COVID-19 disebabkan ujian saringan besar-besaran di kawasan PKPD. Kes harian COVID-19 pada Sabtu merekodkan angka paling tinggi sejak penularan virus berkenaan di negara ini tahun lalu iaitu sebanyak 9,353 kes. Kes harian COVID-19 sudah mencatatkan angka melepasi 9,000 kes bagi 2 hari berturut-turut. Dr. Nur Hisham berkata lonjakan kes baru sejak beberapa hari lepas adalah berikutan lebih banyak saringan besar SAR COVID-19 dilaksanakan khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur yang dikenakan PKPD ketika ini. Bagaimanapun, KKM menjangkakan jumlah kes harian COVID-19 di negara ini mulai stabil dan menunjukkan penurunan dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Semua masjid dan surau di negeri Selangor terpaksa terus dihadkan bilangan jumlah jemaahnya susulan situasi penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, meskipun berat hati, namun baginda masih berpendirian bahawa aktiviti keagamaan di masjid serta surau mesti dihadkan, khususnya solat berjemaah demi keselamatan umat Islam di negeri itu. Baginda pada masa sama menyeru supaya tidak membandingkan keadaan di Selangor dengan negeri-negeri lain, memandangkan Selangor masih merupakan negeri dengan kadar kes baharu serta kematian tertinggi sejak beberapa bulan lalu. Sultan Sharafuddin bertitah, kadar jangkitan di negeri itu terus merebak apabila kelonggaran diberikan untuk aktiviti ibadat di masjid-masjid beberapa minggu sebelum Ramadan lalu sehingga wujudnya beberapa kluster baharu di masjid serta surau di Selangor. Baginda kesal kerana meskipun pelaksanaan pematuhan SOP dikawal dan diperketatkan di masjid-masjid, namun penularan wabak berbahaya itu terus mengganas. Baginda tidak sanggup lagi untuk melihat visual-visual memilukan yang memaparkan kesedihan waris keluarga kerana tidak berkesempatan menziarahi di hospital dan menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Disebabkan itu, baginda terpaksa memutuskan untuk menghadkan fungsi masjid-masjid dan surau di seluruh Selangor. Bagaimanapun, Sultan Sharafuddin bertitah, sekiranya jumlah kes jangkitan baharu terus menurun dan peratusan pemberian vaksin berbanding populasi terus meningkat, masjid dan surau akan kembali dibuka seperti biasa. Sehingga itu dicapai, baginda mahu seluruh umat Islam di Selangor terus menunaikan solat dan beribadat di rumah serta tidak putus memanjatkan doa agar wabak COVID-19 dihapuskan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah membawa suara sektor perniagaan, khasnya peniaga kedai makan yang memohon kebenaran makan dan minum di restoran. Timbalan menterinya Datuk Rosul Wahid berkata pihaknya telah memanjangkan gesaan itu kepada Majlis Keselamatan Negara, khususnya di negeri-negeri yang sudah beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN. Katanya pengusaha kedai perabot di negeri-negeri itu turut meminta kebenaran untuk membuka semula perniagaan mereka. Isu yang kita bawa baru ni, isu untuk buat lockdown tu ikut tempat. Itu kita bawa. Dulu kita buat seluruh Malaysia semua, fasa 1. Tapi kita merasakan bahawa tidak adil untuk negeri-negeri macam Perlis, macam Terengganu, Kelantan yang kesnya kecil, yang tak sampai pun 100 berbanding dengan Selangor yang 4,000. Jadi kesannya dirasai oleh negeri mereka juga. Jadi mungkin kerana isu yang terbawa tersebut, maka MKM setuju untuk buat
berdasarkan kes di negeri-negeri. Rosul bagaimanapun mengingatkan peniaga dan pelanggan untuk sentiasa mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelakkan penularan jangkitan COVID-19. Sehingga kini Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Perlis, Pulau Pinang dan Sabah dibenarkan beralih ke fasa kedua PPN selepas berjaya mencapai indikator nilai ambang yang ditetapkan dalam pelan tersebut. Gara-gara tidak dapat ke laut kerana PKP, segelintir nelayan di Kedah sanggup menjadi penyeludup daun ketum. Pengarah Maritim Kedah dan Perlis Laksmana Pertama Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, ini ditambah dengan upah lumayan yang ditawarkan mendorong golongan ini beralih ke jenayah demi mencari sumber pendapatan. Zawawi berkata nelayan tempatan ditawarkan sehingga RM180 bagi setiap kilogram daun ketum yang diseludup masuk dari Thailand. Kegiatan itu dikesan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menerusi rampasan 1 tan daun ketum berhampiran perairan Kuala Kerpan, Kedah Jumaat lalu. Dia akan berjumpa di sempadan di lokasi-lokasi yang dia kenal pasti. Dia akan ada transfer dekat situ ataupun yang saya cakap tadi barter trade dekat situ. Sama ada dia akan bawa masuk ganja ataupun lain-lain barang terlarang ke dalam negara kita dan ditukar dengan ketum. Jadi meaning dia akan dapat dua upah. Hantar, keluar, bawa masuk. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, APMM mengesan sebuah bot fiber tanpa nombor pendaftaran dalam keadaan mencurigakan. Sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, pemandu bot berkenaan memecut laju menuju ke pesisir pantai sebelum melarikan diri dan meninggalkan bot tersebut. APMM kemudian menemui 100 bungkusan plastik hitam disyaki daun ketum seberat 1 tan bernilai RM180,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 30 dalam kurungan 3 Akta Racun 1952. Ini merupakan kali kedua rampasan sebegini dilakukan di Kedah tahun ini. Pada 31 Mac lalu, APMM merampas daun ketum dengan jumlah yang sama di Kuala Jerlun. Polis sedang memburu individu yang berjaya melarikan diri selepas merempuh kereta peronda polis MPV di Bandar Sunway pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Subanjaya, Asisten Komisioner Abdul Khalid Osman berkata, ketika pasukan polis sedang melakukan rondaan, mereka terserempak dengan sebuah kereta Proton Iswara dalam keadaan mencurigakan. Suspek bertindak mengundurkan kenderaannya sehingga melanggar kereta MPV apabila anggota peronda cuba memeriksa kenderaan itu. Selepas itu, berlaku insiden mengejar sebelum disekat di susur keluar lebuh raya baru Pantai NPA. Suspek sekali lagi mengundurkan kenderaannya dan melanggar kenderaan MPV buat kali kedua sebelum melarikan diri. Akibat pelanggaran itu, MPV tersebut tidak dapat bergerak dan mengalami kerosakan teruk di bahagian hadapan. Mengulas lanjut, Abdul Khalid memberitahu dua anggota peronda itu bagaimanapun selamat tanpa sebarang kecederaan. Berdasarkan semakan awal, katanya kenderaan yang digunakan suspek dilaporkan hilang pada 21 Jun lalu di Batu Sembilan Ceras. Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Selepas jam 8 malam nanti, anda akan bersama dengan Jasmine Abu Bakar. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Awani 7.45 bersama saya Jasmine Abu Bakar. Ini antara fokus kami malam ini. Permohonan pengeluaran air citra bermula esok. Henti politik, rakyat sedang susah, tegas Timbalan Perdana Menteri. Mana-mana pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang berusia 55 tahun ke bawah dan berhasrat membuat permohonan pengeluaran air citra boleh melakukannya mulai esok. Permohonan itu dibuka 3 hari lebih awal daripada tarikh ditetapkan dan pemohon perlu melayari laman sesawang aircitra.kwsp.gov.my. Menerusi kenyataan dikeluarkan Jabatan Hal Ehwal Korporat KWSP, bagi memudahkan permohonan dalam talian air citra, ahli dinasihatkan untuk memastikan nombor telefon bimbit mereka adalah sama seperti dalam rekod KWSP bagi urusan penerimaan one time password atau OTP. Air citra membolehkan ahli yang layak untuk membuat pengeluaran simpanan KWSP mereka sehingga jumlah maksimum RM5,000 tertakluk kepada jumlah baki simpanan dalam akaun 1 dan 2. KWSP turut memaklumkan pembayaran pertama air citra dijangka dikreditkan ke dalam akaun bank pencarum mulai bulan depan.
Sementara jumlah pengeluaran yang diluluskan akan dibayar sehingga 5 kali bayaran, iaitu sebanyak RM1,000 sebulan tertakluk kepada baki simpanan. Orang ramai yang ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai iCitra serta cara membuat permohonan boleh melayari laman komunikasi rasmi KWSP di laman sesawang www.kwsp.gov.my atau menghubungi talian hotline iCitra di 03 8922 4848. Henti berpolitik dan tumpukan kepada usaha bantu rakyat. Itu gesaan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada semua pihak, terutamanya ahli politik. Jelas beliau, rakyat sedang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata dalam keadaan jumlah kes COVID-19 yang masih tinggi, semua pihak perlu bersatu dan bersama-sama memerangi pandemik itu. Jadi janganlah kita berpolitik dalam keadaan sekarang ini kerana rakyat sedang mengalami kesusahan dan mereka memerlukan fokus penuh bukan sahaja daripada kerajaan tapi juga daripada parti-parti politik supaya kita dapat membantu rakyat. Beliau berkata demikian selepas melawat program perumahan rakyat PPR Kerinci pada Ahad. Ismail Sabri berkata sejak Januari lepas hingga kini lebih 500,000 bakul makanan bernilai lebih RM50 juta telah diagihkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada rakyat yang terkesan. Jelas beliau di bawah program Kasih Prihatin pula, kerajaan memperuntukkan RM100 juta melibatkan sumbangan RM100 seorang kepada kira-kira 300,000 rakyat yang diagihkan mulai bulan ini hingga September ini. Jawatan Timbalan Perdana Menteri sepatutnya sudah lama diberikan kepada UMNO. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata parti itu dan Barisan Nasional mempunyai bilangan kerusi paling banyak di dalam Parlimen. Pada Rabu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. UMNO BN adalah pemegang kerusi yang terbanyak dalam kerajaan campuran ini. Sewajarnya apa juga jawatan seperti Timbalan Perdana Menteri itu sebenarnya dari segi sudut keadilan politik sepatutnya telah lama diberikan sejak awal lagi patutnya kepada UMNO apabila ditubuhkan kerajaan ini pada 1 Mac 2020. Dalam politik ini kita mesti berlaku adil. Kalau tidak gabungan itu tidak akan stabil. Itu pandangan saya lah. Sementara itu, Ahmad Maslan turut menafikan surat berhubung peletakan jawatan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi yang tular sejak Sabtu. Berita palsu mengenai UMNO ni dah ada 2-3 kali. Kali pertama contohnya surat kononnya Presiden UMNO menamatkan keahlian Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Itu berita palsu. Kemudian semalam kononnya kenyataan media saya menyebut bahawa Presiden UMNO meletakkan jawatan. Saya nak maklumkan kepada rakyat dan penyokong UMNO di luar sana, rujuk kepada media sosial UMNO yang rasmi
Antaranya media sosial Presiden, media sosial saya, lepas tu media sosial UMNO, media sosial BN. Beliau menggesa pihak yang tidak bertanggungjawab supaya menghentikan perbuatan itu kerana ia hanya akan mengelirukan masyarakat. Pakar Kesihatan saran pergiat dos pertama dan kedua vaksin COVID-19. Kerajaan perlu menumpukan proses vaksinasi dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 kepada seramai mungkin rakyat di negara ini. Pakar Kesihatan Awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata, buat masa ini kajian berkenaan pengambilan dos ketiga atau dos penggalak vaksin COVID-19 masih belum memadai. Jelas Dr. Syed Muhammad Al-Junid, walaupun petugas barisan hadapan kesihatan berdepan risiko yang tinggi, namun 2 dos vaksin telah berjaya meningkatkan sistem imun mereka. Walaupun kita tahu bahawa frontliners mungkin berdepan dengan risiko lebih tinggi dan kemua daripada frontliners kita telah pun mendapatkan vaksin yang mencukupi. Jadi bagi mereka, apakah perlu kita memberikan suntikan booster? Ini juga merupakan satu perkara yang belum dapat kita putuskan, walaupun kita tahu mereka mempunyai risiko yang tinggi. Tetapi daripada maklumat yang kita ada, kebanyakan daripada frontliners walaupun mereka mendapat infeksi, tetapi infeksinya adalah di peringkat yang sedang dan juga yang ringan dan tidak sampai peringkat yang berat. Justru beliau berpandangan adalah wajar untuk petugas barisan hadapan untuk melaksanakan kaedah-kaedah pencegahan dengan memakai alat pelindungan diri PPE dan sebagainya. Mengulas berkenaan tindakan Pfizer yang merancang untuk meminta pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA meluluskan dos vaksin tambahan ketiga, Dr. Syed Muhammad Al-Junid sifatkan ia hanya perancangan awal syarikat farmasikal itu. Mungkin Pfizer mengambil langkah awal untuk memastikan mereka mendapat kelulusan tersebut. Tapi yang lebih penting adalah selang waktu untuk memberikan booster tersebut itu tidak dipastikan lagi. Dan juga ada maklumat mengatakan kalau lebih lama tempoh selang antara dos kedua dan dos ketiga itu mungkin imun responnya jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Justru beliau berpandangan sementara maklumat terperinci diperoleh untuk membuat keputusan berkenaan dos penggalak adalah wajar supaya kerajaan memfokuskan pemberian dos pertama dan kedua terlebih dahulu. 6 hari berturut-turut bermula 5 Julai 2021, kadar vaksinasi negara melebihi 300,000 dos sehari dan setakat 10 Julai lebih 11 juta rakyat Malaysia sudah menerima vaksin. Bahkan Malaysia melakar nama sebagai antara negara dengan jumlah vaksinasi paling tinggi di dunia sebaris dengan Amerika Syarikat, United Kingdom dan Korea Selatan. Usaha mencapai imuniti kelompok tetap diteruskan dan jumlah vaksinasi harian dijangka terus bertambah dengan pembukaan beberapa PPV kelab. 7 PPV akan mula beroperasi bermula Isnin ini dengan kapasiti lebih 16,000 dos sehari dengan 3 daripadanya di Selangor, iaitu PPV Wyndham dengan kapasiti 5,000 dos sehari, PPV Hotel Prima dan PPV Bukit Beruntung Golf Club. Selain itu, 2 PPV di Pulau Pinang iaitu PPV Perda Convention Centre dan PPV Dewan Serbaguna Sungai Bakap mula beroperasi esok. PPV Encore di Melaka pula akan mula beroperasi pada 15 Julai nanti dengan kapasiti 1,000 dos sehari. Pertambahan PPV pastinya meningkatkan kadar vaksinasi harian dan bagi rakyat, mereka gembira dengan perkembangan positif itu. Guru Kafa Amir Ahmad Pohat berpendapat jumlah vaksinasi harian yang tinggi semakin mendekatkan rakyat Malaysia dengan kehidupan normal. Bila kita tengok Euro kan, kita tengok game, ramainya penonton tu rasa seronok. Rasa macam kita dah duduk zaman maju sangat, depa tu macam sejarah kita pula. Jadi teringin sangatlah ulang balik, jadi kita nak hidup normal balik insya-Allah. Kegembiraan sama juga disuarakan beberapa penerima vaksin yang ditemui di PPV Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL. Saya rasa banggalah yang jawatan kuasa vaksin tu dah tingkatkan jumlah vaksin yang diorang dapat dan diorang dah tingkatkan daya usaha yang diorang buat untuk memvaksinasi semua orang Malaysia. So saya rasa semua orang Malaysia ada tanggungjawab lah untuk mengambil vaksin ni supaya kita boleh kembali kepada normal lah. Dia seronok bila melihat kadar vaksin dah semakin tinggi and then kita pun dah lama sangat terkurung and then hopefully
COVID-19 ni tak ada lagi dekat Malaysia ni. Lebih setahun rakyat Malaysia berperang dengan COVID-19 dan setakat ini belum ada tanda wabak itu akan hilang. Namun begitu, orang ramai tetap percaya detik sukar ini mampu diatasi dan apabila COVID-19 berjaya dikawal, ini perkara pertama yang mereka mahu lakukan. Balik kampung lah. Dah setahun lebih lah tak balik. Durian pun lepas kat itu. Bawa anak jalan-jalan, diorang pun lama tak nampak sungai kan. Kampung tak faham. Dulu kalau balik kampung je mandi sungai ramai kan. Oh, rindu. Ke rumah mak bapak dengan mentua lah. Macam tu. Berapa lama tak balik dah? Agak lama jugalah. Walaupun sebenarnya rumah dia orang dekat-dekat je, tapi itu pun saya tak balik. Sebab apa? Sebab menyahut seruan kan, jaga SOP jangan keluar mana-mana je. Insting nak buat jumpa kawan. Sebab semua dah lama tak jumpa yang people that I care lah. Firstly, travel. Seriously, I memang outdoor person, so I nak sangat travel. Pada settle semua, saya nak keluar tengok wayang dengan kawan-kawan. Separuh tahun 2021 sudah berakhir, tapi kita masih belum menang dalam melawan COVID-19. Harapnya, separuh kedua tahun ini Malaysia berjaya bebas daripada COVID-19. Pokok durian Musang King Hutan Simpan Kekal HSK Batu Talam Raup perlu ditebang bagi mengelak orang ramai keluar masuk sesuka hati ke dalam kawasan itu. Sinar Harian melaporkan Kerajaan Negeri Pahang mengambil keputusan tersebut kerana status HSK di kawasan berkenaan yang tidak seharusnya keluar masuk sesuka hati. Kerajaan Negeri Pahang juga menegaskan akan tetap dengan keputusan mengambil semula haknya biarpun berdepan dengan halangan. Kawasan Kebun Haram Musang King yang ditebang dalam operasi penguatkuasaan di HSK Batu Talam telah didefinisikan keluasannya oleh pihak mahkamah. Kira-kira 100 kaki tangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP dan anggota unit penguatkuasa Negeri Pahang UPNP melaksanakan operasi memusnahkan lebih 85 hektar kawasan kebun durian Musang King di hutan simpan Batu Talam sehingga Jumaat. Hanya sebahagian kecil pokok yang ditanam secara haram itu belum dimusnahkan dan kerja-kerja dijangka selesai sepenuhnya minggu depan. Dapatkan akhbar Sinar Harian Isnin dengan tajuk muka depan, penerima vaksin tuntut kebebasan. Penerima dos lengkap vaksin COVID-19 meminta beberapa kelonggaran daripada kerajaan termasuk kebenaran melakukan perjalanan rentas negeri. Artis ternama Indonesia Nia Ramadhani mengaku bersalah dan memohon maaf di atas kes penyalahgunaan dadah yang sedang dihadapi bersama suami Ardi Bakri. Dalam permohonan maafnya, Nia berkata tindakan itu tidak menjadi contoh yang terpuji bagi anak-anaknya dan orang sekeliling. Pada masa sama, Nia berharap seluruh kaum keluarga terutama anaknya akan membuka pintu kemaafan. Nia berkata sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dia juga sedia mengikuti proses undang-undang yang sedang berjalan ketika ini. Nia dan suaminya ditahan polis selepas didakwa terlibat dalam penyalahgunaan dadah pada Rabu lalu. Semasa ditahan, polis turut menyita bahan bukti berupa dadah jenis syabu yang diakui pasangan itu milik mereka. Nia dan Ardi mengakui mereka mula terjebak dengan dadah berkenaan sejak 5 bulan lalu. Kedua-dua mereka telah diarahkan menjalani proses pemulihan. Dua kisah berbeza namun misinya tetap sama. Awal pagi ini akan menyaksikan Raja Baru Eropah ditabalkan, England atau Itali. Kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan di Stadium Wembley dalam perlawanan akhir Euro 2020.
Sejak memenangi Piala Dunia 1966, England terpaksa menelan kepahitan tewas di peringkat separuh akhir dalam 5 kejohanan utama selepas itu, Euro 1968 dan 1996, Piala Dunia 1990 dan 2018, serta UEFA Nations League 2019. Dalam edisi Euro kali ini, England di bawah bimbingan Gareth Southgate berjaya menewaskan Jerman dan Ukraine sebelum melakar sejarah menyekat kemarahan Denmark dan mara ke perlawanan akhir, sekaligus mendapat peluang untuk mengakhiri penantian 55 tahun. Itali pula dalam misi merangkut gelaran Euro kedua mereka sejak memenanginya kali pertama pada tahun 1968 ketika menjadi tuan rumah. Tewas di final pada tahun 2000 kepada Perancis dan 2012 kepada generasi emas Spanyol, skuad Azzurri di bawah bimbingan Roberto Mancini kini dengan misi menebus kekecewaan itu. Menuju ke perlawanan akhir Euro edisi kali ini, Itali telah menewaskan Belgium 2 pasukan yang merupakan antara pilihan kejohanan, iaitu Belgium dan juga Spanyol. Itali sudah tentunya mahu menambah koleksi kejuaraan dimiliki mereka. England pula pastinya mahu mencipta sejarah memenangi kejuaraan Euro pertama mereka. Apatah lagi beraksi di tempat sendiri. Jadi, siapa bakal bergelar Raja Eropah? Semuanya terjawab malam ini. England menentang Itali jam 3 pagi waktu Malaysia. Baiklah penantiannya malam ini. Sekian Buletin Awani, ikuti bagaimana segelintir masyarakat mendepani cabaran kehidupan dalam diary lockdown di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Jasmine Obaka, salam hormat dan selamat malam.